Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini kita akan belajar Komsas tingkatan 2, iaitu prosa tradisional Pelanduk mengajar memerang. Fokus kita pada hari ini ialah kita akan lihat plot bagi rakaman video ini. Jadi sekarang kita akan lihat gambar yang ada yang terpapar pada skrin. Jadi sini kalau anda perhatikan sini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dan sini ada juga manusia, jin, unggas, landak dan juga pelanduk. Kenapa cikgu tunjukkan gambar ini? Sebab cikgu akan memberikan pengenalan secara ringkas tentang permulaan cerita bagi prosa tradisional ini. Jadi ini ialah permulaan dalam teks prosa tradisional Pelanduk mengajar memerang. Jadi sini pada zaman dahulu waktu tersebut memang Nabi Sulaiman tu dia baginda menjaga di bumi ini. Dan waktu tu semua binatang bercakap seperti manusia. Dan sini Nabi Sulaiman ada 5 orang Perdana Menteri, maksudnya yang membantu dia untuk menguruskan bumi. Dan sini yang pertama ialah manusia, yang kedua ialah jin, yang ketiga unggas dan yang keempat binatang ada 2, iaitu sini ada binatang landak dan juga pelanduk. Jadi sini itulah cikgu tunjukkan gambar ini. Jadi sini kalau anda perhatikan ada 5 Perdana Menteri. Manusia, jin, unggas, landak dan pelanduk. Jadi inilah yang Perdana Menteri kepada Nabi Sulaiman yang menjaga bumi ini. Itu ceritalah tentang cerita pelanduk mengajar memerang. Jadi sekarang kita akan lihat gambar bagi haiwan ini. Jadi ini ialah pelanduk. Pelanduk ini ada juga nanti mungkin saya rasa nanti mungkin ada kita akan lihat haiwan inilah. Jadi pelanduk, burung pelanduk, sam bubuk, burung juga, sam biawak, sam labi-labi ataupun lelabi, sam lelabi, sam udang, sam sebarau. Dan ini ialah memerang. Kalau anda perhatikan yang sebelah kiri itu ialah anak memerang, yang sebelah kanan itu ialah ibu bapa memerang yang lebih besar, yang sudah dewasa. Jadi sekarang kita akan terus lihat binaan plot bagi prosa tradisional Pelanduk mengajar memerang. Pada peringkat permulaan cerita, apa yang berlaku sini ialah Pelanduk yang dipanggil sebagai Shah Alam di Rimba melawat ke kawasan di wilayah pemerintahannya. Tadi cikgu dah beritahu, jadi salah satu Perdana Menteri ialah Pelanduk. Jadi Pelanduk ni dia pergi ke kawasan wilayah pemerintahannya. Dan apa yang berlaku di sini ialah Shah Alam di Rimba sampai di sebuah lubang yang menjadi tempat tinggal memerang. Dan sana ada 7 ekor anak memerang di dalam lubang itu. Anak memerang itu keluar dari lubang lalu bermain-main. Shah Alam di Rimba bertanyakan tempat mak dan bapa anak-anak memerang itu pergi. Dan apa yang dibalas ialah anak memerang itu menyatakan bahawa mak dan bapaknya pergi mencari ikan untuk dijadikan makanan. Seterusnya apa yang berlaku sini? Oleh itu Shah Alam di Rimba pun terfikir bahawa memerang selalu melakukan penganiayaan terhadap ikan-ikan di rimba itu. Jadi tadi kita ada lihat gambar ikan kan. Jadi ikan tu sepatutnya sang seberau. Aduan. Jadi Shah Alam di Rimba Runsi memifirkan aduan ikan-ikan itu kepada Nabi Sulaiman. Shah Alam di Rimba mahu membuat pakatan dengan memerang. Tapi apa yang berlaku sini ialah tidak beberapa lama kemudian burung bubuk berbunyi secara bersahut-sahutan. Jadi ada bunyi burung tu. Dan apabila dia dengar bunyi burung tersebut, Shah Alam di Rimba pun terus bersilat. Jadi apa yang berlaku ini, haiwan iaitu pelanduk sini bersilat. Dan tanpa sedar, Shah Alam di Rimba telah memijak anak-anak memerang itu sehingga semuanya mati. Jadi ini yang berlaku pada permulaan cerita
bagi prosa ini. Okey, sekarang kita akan lihat perkembangan cerita. Okey, apa yang berlaku di sini ialah pada peringkat perkembangan cerita. Setelah hari petang, mak dan bapa memerang pulang ke lubang tersebut. Mak dan bapa memerang melihat semua anak memerang sudah mati. Mak dan bapa memerang mengetahui bahawa Shah Alam di Rimba lah yang melakukan perkara tersebut kerana terdapat kesan tapak kaki di situ. Mak dan bapa memerang berasa sangat sedih kerana sayang akan anak-anak itu. Pada malam itu, mak dan bapa memerang berbincang. Jadi mereka telah bersepakat iaitu membuat keputusan untuk memaklumkan ataupun melaporkan kejadian itu kepada Nabi Sulaiman. Jadi itu yang berlaku pada peringkat perkembangan cerita. Pada peringkat klimaks, puncak cerita. Pada keesokan harinya, mak dan bapa memerang pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Mak dan bapa memerang mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Shah Alam di Rimba terhadap anak-anaknya, iaitu 7 ekor anaknya semua mati dipijak oleh Shah Alam di Rimba, iaitu pelanduk. Setelah baginda mendengar aduan tersebut, baginda berasa hairan akan kelakuan Shah Alam di Rimba. Oleh itu, baginda mahu mengadakan perbicaraan. Jadi dia nak siasat. Baginda meminta selam pelanduk. Jadi haiwan tadi yang cikgu tunjuk, selam pelanduk memanggil semua haiwan yang terlibat, iaitu haiwan-haiwan sini sepatutnya ada tanda sempang, haiwan-haiwan yang menyebabkan kematian anak-anak memerang itu. Jadi haiwan-haiwan tersebut ialah Shah Alam di Rimba, sang bubur, ni haiwan yang cikgu tunjuk gambar tadi, sang biawak, sang labi-labi, sang udang dan sang sebarau. Jadi semua haiwan ni semua dipanggil. Dan semua haiwan tersebut bercerita tentang perkara-perkara yang telah berlaku dengan jujur. Jadi itu puncak cerita. Maksud waktu mereka sedang melakukan perbicaraan tentang aduan ini. Dan penutup cerita ataupun peleraian cerita. Setelah Nabi Sulaiman mendengar cerita sang sebarau, maka baginda memerintahkan sang memerang bercakap benar. Bercakap benar dan sini dengan takut. Sang memerang mengakui kesalahannya. Dan apa kesalahan sini ialah sebenarnya sang memerang ni menangkap sang sebarau, iaitu ikan dengan jumlah yang banyak. Jadi itu yang menyebabkan yang sang memerang ini hanya tinggal saja seekor saja. Jadi itu yang berlakulah. Dan Nabi Sulaiman memutuskan bahawa Shah Alam di Rimba tidak bersalah. Kematian anak-anak sang memerang disebabkan oleh kesalahan sang memerang sendiri. Jadi itu peleraian cerita ataupun penutup bagi cerita ini. Ringkasannya yang cikgu boleh berikan ialah prosa tradisional ni biasanya gunakan bahasa Melayu klasik dan pelajar biasanya lebih susah ataupun lebih suka untuk memahami teks bagi prosa tradisional tersebut. Jadi ini ialah binaan blok yang cikgu berikan supaya anda lebih jelas tentang cerita ini. Jadi itu saja topik PTPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.